Didik TV KPM. Cikgu, saya tengok video tu kan cikgu. Nampak orang ni tengah buat kerja kat tepi pantai lah cikgu. Ya, ni ada seorang diri kan, dia berseorangan kan. Okey, sebenarnya video ni ada kaitan dengan tajuk kita sebab kata kunci untuk rancangan hari ni ada dalam video ini. Jadi kita kena tunggulah sampai akhir rancangan. Wah, menarik tu cikgu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Anda sedang menyaksikan pentaksiran psikometrik hari ini selama 30 minit bertemankan saya Syamira Nazir, di mana kita akan membincangkan tentang inventory kecerdasan pelbagai atau lebih dikenali sebagai IKP dengan tajuk yang akan kita fokuskan iaitu intrapersonal. Apa yang dimaksudkan dengan intrapersonal ni? Ini yang kita nak tanya cikgu kita. Hari ini kita bersama dengan Cikgu Nur Hayati Zainuddin. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Saya cikgu. Alhamdulillah. Baiklah cikgu dari SMK Bandar Tun Hussein on 2 Ceras Selangor dan tak lupa juga suka untuk Mira perkenalkan jurubahasa isyarat yang bersama dengan kami hari ini di studio iaitu Cikgu Suhana Fazil dari Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vocational Kuantan Pahang. Apa khabar Cikgu Suhana? Terima kasih cikgu kerana bersama dengan kami untuk hari ini. Baiklah, tajuknya tentang intrapersonal. Tadi di permulaan rancangan kita nampak ada seorang individu ini buat kerja dekat tepi pantai. Apa kaitannya dengan intrapersonal ini cikgu? Jadi tadi video kita dah tengok kan, dia duduk seorang-seorang tepi pantai, lepas tu dia buat kerja. Jadi sebenarnya itu adalah kata kunci untuk kita lebih faham individu yang kecerdasan pelbagainya tinggi di intrapersonal. Kata kunci yang ada adalah seorang diri atau bersendirian dalam video itu. Okey. Baiklah. Maksudnya ada kaitan dengan introvert ke? Sebab bersendirian ni selalu dikaitkan dengan introvert. Introvert tu adalah jenis personality kan. Jadi ada persamaan tetapi kita tak bolehlah terus buat kesimpulan individu introvert ada kecerdasan pelbagai dari segi intrapersonal sebab kedua-dua ini perlukan pentaksiran ataupun ujian yang dia kena jawab baru boleh kita membuat kesimpulan sama ataupun tidak. Ini yang kita nak tahu ni. Jadi silakan cikgu. Okey, jadi kecerdasan intrapersonal ni dia dalam IKP ni ada banyak konstruk ya. Jadi dalam intrapersonal ni kita boleh nampak kecerdasan intrapersonal. Apa itu kecerdasan? Jadi kecerdasan ini adalah keupayaan ya, keupayaan yang mana untuk dia memahami dan menilai kekuatan serta kelemahan, bakat dan minat kendiri. Kendiri ni apa kan? Kendiri tu yang macam dalam video lah, bersendirian ataupun diri individu itu sendiri. So keupayaan adalah satu kelebihan yang mana kelebihan ini kalau dia tinggilah skor IKP-nya tu kan, maksudnya kelebihan itu memang dominan dalam diri dia. Dan skor IKP itu tinggi, kita boleh lihat dalam tahap dia lah. IKP pun ada 3 tahap sebenarnya. Jadi tahap tinggi 75% hingga 100%. So nak tahu kat mana, kenalah jumpa dengan guru kaunseling, barulah dapat tengok data interpretasi ini. Okey, menarik tu. Pastinya mereka juga ingin mengetahui untuk ciri-ciri personality yang ada kecerdasan intrapersonal ini macam mana orangnya. Okey, dah nama pun manusia kan, individu. Jadi mesti ada satu trait personality yang kita boleh lihat melalui kecerdasan intrapersonal ini. Okey, kita tengok tadi seorang diri. Maksudnya seorang diri kita boleh kaitkan dengan perkataan berdikari. Berdiri di kaki sendiri, maksudnya bersendirian. Jadi itu adalah antara ciri personality yang pertama yang kalau kita nak lihat kepada individu yang kecerdasan intrapersonalnya tinggi. Ya, jadi seterusnya pula apabila dia kenal diri dia,
Ya, dia kenal diri dia sebab dia memang sentiasa membuat penilaian ke diri. Maknanya buat muhasabah diri. Jadi dia tahu mana kekuatan, mana kelemahan, apa kebolehan. Jadi dia akan sentiasa membuat penilaian untuk diri dia. Maknanya pengkritik paling utama dalam diri dia, dalam hidup dia adalah dirinya sendiri. Sebab dia banyak bermonolog dalaman. Dia duduk seorang-seorang tadi, contoh video kan, duduk tepi pantai tu, dia membuat refleksi ataupun muhasabah diri, apa kekuatan yang boleh dia tonjolkan. Selain daripada itu, oleh kerana dia banyak membuat monolog dalaman, dia mempunyai hala tuju yang jelaslah sebab dia tahu apa yang dia nak. Jadi dia ada keazaman yang kuat. Lepas tu dari segi motivasi pula, macam nak belajar ke apa, individu intrapersonal ini dia banyaknya memang mempunyai motivasi dalaman yang kuat. Sebab nak mencapai sesuatu kita kena ada motivasi. Betul. Jadi motivasi dalaman itu sangat penting. Jadi individu intrapersonal memang terkenal dengan azam yang kuat, mempunyai hala tuju yang jelas, berdikari dan yakin dengan kebolehan yang ada dalam diri dia. Okey. Baik cikgu, bila saya tengok ciri-ciri intrapersonal ini dan kita kaitkan tadi berdiri di atas kaki sendiri, maksudnya dia boleh bersendirian kan? Adakah individu yang introvert ataupun murid introvert ini mempunyai tahap kecerdasan intrapersonal yang tinggi, cikgu? Sebab introvert kan? Ya, introvert ni dia ada persamaan sebenarnya dengan ciri personality intrapersonal. Tapi ciri intrapersonal ni kalau kecerdasan, keupayaan. Jadi introvert adalah personality. Jadi dia ada satu persamaan, tapi untuk lebih lanjut memang kena buat inventory personality, kena buat inventory kecerdasan pelbagai, baru kita boleh membuat kesimpulan begitulah. Tapi kebiasaannya oleh kerana persamaan itu ada, kemungkinan besar intrapersonalnya tinggi juga. Wah, begitu. Baiklah, orang kata diam-diam berisi. Walaupun dia nampak diam, tapi sebenarnya dalam mindanya ada hala tuju yang jelas yang dia tengah fikirkan, yang tengah rancanakan untuk masa depan dia kan. Bukan diam-diam kosong, cikgu. Okey, kita nak berhenti berehat seketika. Kita akan kembali semula selepas ini untuk kita mengetahui pula bagaimana gaya pembelajaran yang sesuai untuk individu yang memiliki intrapersonal yang tinggi. Jadi jangan ke mana-mana, hanya di Pentaksiran Psikometrik. Baik, kembali dalam pentaksiran psikometrik di Didik TV KPM, di mana pada hari ini kita membincangkan tentang IKP atau Inventory Kecerdasan Pelbagai dengan tajuknya intrapersonal. Baiklah cikgu, untuk segmen ini murid-murid di rumah pastinya ingin mengetahui pula apakah gaya pembelajaran yang sesuai untuk mereka. Jadi segmen yang ini memang kita akan fokus apa gaya pembelajaran yang sesuai. Tapi sebelum tu kita akan tengok video ni dan kita akan tengok bersama-sama. Okey, jom. Ada sekumpulan pelajar lah, pelajar sedang berbincang, membuat perbincangan di mana ada yang bercakap kemudian video yang ini pula bersendirian, tapi dia nampak gembira kan, dia belajar seorang-seorang pun dia nampak okey, dia tak adalah rasa macam tak suka dan sebagainya. Jadi anak-anak kat rumah cuba tengok awak selesa belajar di mana, yang berkumpulan tadi ataupun secara bersendirian. Dah dapat jawapan belum kat rumah? Saya dah dapat dah jawapan saya. Ya, okey. Nanti kita akan kongsikan. Okey. Jadi Syamira sendiri, apa jawapan Syamira? Saya sendiri, saya secara jujurnya saya individu yang suka belajar secara bersendirian. Okey. Jadi suka seorang-seorang belajar. Suka seorang-seorang. Lagi-lagi kalau pukul 4 pagi saya bangun sebab sunyi kan. Jadi fokus lebih tinggilah. Jadi maksudnya masa belajar dulu dah tahulah gaya pembelajaran yang sesuai ya. Okey. Itu saya. Murid-murid macam mana agaknya kan? Jadi kalau dalam segi intrapersonal, gaya belajar intrapersonal ni itu keyword yang maksudnya sama macam Syamira. Maknanya jawapan Syamira tepatlah kalau saya tanya kecerdasan intrapersonal, gaya belajar yang bagaimana. Jadi Syamira lah contoh secara apa yang ada lah. Jadi macam kita tengok video awal-awal tadi kan, bersendirian itu adalah kata kunci. Jadi gaya belajar yang sesuai juga adalah secara bersendirian. Okey. Jadi selain daripada tu, bukanlah dia belajar seorang-seorang saja kan. Ada gaya pembelajaran yang sesuai yang boleh dia lakukan. Okey, dia bila bersendirian maksudnya dia kurang gangguan dari segi bunyi. Maksudnya bunyi-bunyian. Kalau boleh dia nak suasana tu tenang, sunyi,
kurang gangguan daripada orang ramai, suka tempat yang mana dia boleh fokus kepada dirinya sendiri. Selain daripada itu juga, individu yang mana kecerdasan pelbagai dia dari segi intrapersonal tinggi, memang orangnya banyak membuat pemerhatian. Kalau dalam ramai-ramai dalam kelas kan, mungkin orang lain sedang angkat tangan dan sebagainya, tapi individu ini dia lebih banyak untuk duduk dan memerhati mana apa yang sedang disampaikan, situasi yang berlaku di sekelilingnya. Jadi dia banyak membuat pemerhatian. Selain daripada itu, kalau guru sedang mengajar, memang fokus dia banyak mendengar. Sebabnya individu intrapersonal ni dia banyak berfikir. Jadi dia banyak memproses maklumat secara dalam fikiran sebelum dia meluahkan atau bertanya soalan. Jadi itu antaranya lah. Jadi mungkin boleh cek jugalah dekat rumah kan, murid-murid kan, tengok ada tak agaknya ciri-ciri gaya belajar ni. Kemungkinan kecerdasan pelbagai awak mungkin tinggi dalam intrapersonal lah. Okey, selain daripada tu, personality dia tadi kita dah bincangkan ya, berkaitan dengan berdiri di kaki sendiri, berdikari. Jadi dalam belajar pun dia akan mempraktikkan personality ini, iaitu berdikari dalam menyelesaikan masalah. Kadang kita boleh tengok kalau dalam banyak-banyak pelajar murid-murid kan, ada yang memang sedang buat matematik, latihan matematik kan, guru suruh buat semua, ada yang akan berkumpul dan mencari penyelesaian bersama-sama. Tetapi ada juga beberapa murid ni kita nampak dia lebih suka duduk di sudut kelas, buat sendiri berulang kali, sehingga dia dapat jawapan. Maksudnya individu ini kemungkinan kecerdasan pelbagai dia intrapersonal tinggi. Jadi dia akan berdikari menyelesaikan masalah. Selain daripada itu juga, dia akan menggambarkan maklumat. Macam saya sebut tadilah, proses. Dia memproses. Bila proses di dalam fikiran, dia akan menggambarkan, dia akan menghafal, dia akan tengok kembali. Sebagai contohlah eksperimen sains kan. Biasa cikgu sains dia akan macam bagi tahu, okey, esok murid-murid kita akan buat eksperimen tajuk begini-begini. Jadi murid intrapersonal ni dia dah kan, dia banyak mendengar kan. So dia akan ambil maklumat tersebut, dia akan tahu, esok ada eksperimen. Tapi dia bukan cakap pada orang lain, tetapi dia cakap pada dirinya sendiri. So dia balik rumah, dia akan tengok buku rujukan, cari sumber-sumber maklumat, membayangkan apakah situasi akan berlaku semasa eksperimen esok. Jadi semasa eksperimen dimakmal, dia akan gambarkan kembalilah apa yang dia baca. Jadi dia banyak bermain dengan fikirannya. Dia macam tu. Jadi kadang-kadang ada yang bertanya kan, murid ni memang dia pendiam ke? Kan sebab banyak berfikir kan. Memang macam itulah, maksudnya bila intrapersonal dia banyak bermonolog secara dalaman. Dia kurang bermonolog dari segi luaran. Maknanya dia kurang untuk dia membuat tindak balas komunikasi secara dua hala lah. Maknanya satu hala iaitu monolog dalaman. Jadi bagaimana untuk kita mencongkil apa minat dia, bagaimana kita nak tahu belajar tu sesuai ke tidak dengan dia kan. Jadi dengan cara membuat catatan. Maknanya guru boleh buat catatan, cakap okey, kalau dah buat peta minda dan sebagainya. Tetapi kalau memohon maklum balas atau respon secara lisan tu agak sukarlah sedikit, sebab dia akan memproses dulu maklumat apa yang dia nak cakap. Dia akan nilai dulu yang dia cakap ni betul ke tidak dan sebagainya. Okey. Gitu. Baik, itu daripada segi gaya belajar untuk individu yang memiliki tahap intrapersonal yang tinggi. Suka belajar bersendirian di tempat yang sunyi, tiada gangguan. Dan cikgu, kalau murid-murid yang andai katalah ada murid yang intrapersonalnya rendah, apa pula gaya pembelajarannya? Boleh tak dia aplikasikan gaya yang sama ini ataupun lain sikit? Kan tadi kita dah bagi tahu tahap kan. Ada yang rendah, sederhana, tinggi. Jadi yang rendah tu bukan bermaksud dia tu salah, dia tu tak betul, tidak. Tetapi masih boleh kita aplikasikan gaya belajar. Sebab murid ni dalam keadaan dia mencari apa gaya belajar ataupun diri dia yang berkesan untuk kehidupan dia. Jadi antara dia bolehlah dia pupukkan ni. Ya, antaranya dia kena belajar berdikari, lepas tu dia kena bina matlamat apa dia nak capai. Kemudian cari tempat yang dia boleh fokus untuk membuat refleksi diri. Kemudian dia kena berdikari mencari pelbagai sumber maklumat. Kita ada macam-macam sumber kan, buku, internet, video, online tuition dan sebagainya. Dan kalau dia rasa tidak selesa untuk beramai-ramai, dia cuba untuk keluar sebentar, maknanya menyiapkan tugasan. Kalau kumpulan pun dia buat secara berasingan. Jadi sebenarnya kecerdasan ini adalah kecerdasan yang mana ada dalam diri setiap individu. Betul. Sama ada tinggi atau rendah. Kalau rendah, mungkin kalau dia rasa selesa dengan gaya belajar intrapersonal, dia boleh pupuk sedikit demi sedikit dalam mencari gaya belajar yang berkesan dalam
hidup dia. Tadi cikgu ada sentuh, boleh pupuk sedikit demi sedikit. Bagaimana cara nak memupuk tu cikgu? Yang memupuk ni sebenarnya dia boleh dalam diri kita ataupun orang luar. Tapi yang kita kena faham, kalau dia minat bersendirian, maknanya dia membuat refleksi. Jadi dia kena banyak untuk bermain dalam monolog dalaman dia. Sebab intrapersonal ni dia banyak menilai kekuatan dalam aspek pandangan sudut mata dia sendiri. Jadi dia boleh pupuk, dia boleh tulis journal, dia boleh tulis diary kan, apa dia buat dan sebagainya. Saya dah dulu cikgu menulis diary. Dia diary. Jadi nampaknya macam sangat-sangat berkaitan lah dengan tajuk kita hari ini kan. Ya, betul cikgu. Itu antara tips untuk berjaya ataupun tips pembelajaran untuk mereka yang memiliki tahap intrapersonal yang tinggi maupun yang rendah. Yang rendah kalau ingin mengikuti tahap pembelajaran ini pun boleh juga, tiada masalah kan. Ini pada saya penting cikgu, kerana murid-murid perlu tahu kekuatan diri anda, kelemahan diri anda, dan rakan-rakan di sekeliling juga harus faham. Rakannya memiliki intrapersonal yang tinggi, bukan rakannya itu sombong ataupun tidak boleh buat kerja. Lain kena faham bagaimana. Dan ini yang kita nak membincangkan lagi selepas ini tentang intrapersonal, apa sebenarnya kepentingan intervensi ini kepada ibu bapa dan juga guru, kerana mereka juga harus faham untuk murid yang memiliki tahap intrapersonal ini. Kita akan kembali semula selepas ini hanya di Pentaksiran Psikometrik. Baiklah, hari ini dalam Pentaksiran Psikometrik kita membincangkan tentang IKP ataupun Inventory Kecerdasan Pelbagai dengan tajuknya intrapersonal. Kita sudah mengetahui apa yang dimaksudkan dengan intrapersonal, ciri-cirinya, gaya pembelajaran yang sesuai untuk individu ini, dan di segmen ini apa pula yang kita nak bincangkan cikgu? Untuk yang segmen kali ini kita nak bawa sama-sama semua untuk kita lihat apa kepentingan intervensi IKP ini, terutama intrapersonal lah ya. Jadi saya boleh pecahkan kepada 3 pihak. Ya. Kalau kita lihat sebenarnya kepentingan ni mestilah kepada murid paling utama ya, iaitu murid tu sendiri dia yang jawab. Dia jujur, dia jawab ya apa dia dalam soalan itulah. Jadi kepentingan dia apabila dah selesai, dah ditakbir, dapatan skor ada, dia boleh kenal personality diri dia. Macam kita bincang awal-awal tadilah, maknanya patutlah saya begini cikgu, saya memang suka duduk seorang, saya banyak berfikir. Barulah dia tahu patutlah saya begitu, sebab dia dah kenal dan tahu diri dia. Jadi bila dah tahu diri, mestilah kita tahu apa kekuatan dalam muhasabah diri itu kan. Jadi untuk kembangkan potensi dia, maknanya pentinglah untuk IKP ni, sebab boleh kembangkan potensi murid dalam bakat dia ya, dari segi kekuatan dia, kegemaran dia, hobi dan sebagainya lah. Jadi bila dia tahu semua tu, dia dapat mencari gaya pembelajaran yang sesuai dengan dia. Macam kita bincang tadi kan, murid ni kalau contohnya dia ada tugasan kumpulan dalam kelas, mesti itu adalah salah satu teknik pengajaran. Betul. Kan berkumpulan, ada kerja-kerja kumpulan kan. Tapi individu intrapersonal ni dia ada sedikit, orang kata dia memerlukan ruang lah untuk dia menjalankan aktiviti yang kumpulan itu dalam sendirian. Contohlah dia dah diletakkan dalam 5 orang kumpulan, 4 orang tu gaya belajarnya berbeza sedikit pada dia kan, tapi dia masih berbincang bersama-sama. Cuma apabila perlu menyiapkan tugasan, dia kena asertif. Dia kena asertif lah, kata okey kawan-kawan, saya minta maaf ya, ni bahagian saya ya, boleh tak kalau saya buat sendiri dulu, nanti bila saya dah siap saya tunjuk pada kawan-kawan. Bukan bermakna dia hanya macam mengelak, tidak. Dia masih menyiapkan tugasan, masih berbincang, cuma sewaktu menyiapkan tugasan dia perlu asertif, mengatakan dia perlu ruang untuk bersendirian menyiapkan tugasan. Betul. Sebab individu intrapersonal ni kalau dia dapat bersendirian dan menyiapkan tugasan, hasilnya akan lebih baik. Itu contohlah yang kita boleh dapat lah. Kita ada video sebenarnya selepas ini. Video ni kita ada kaitan dengan pihak yang kedua pula. Jom kita saksikan video tersebut. Jadi video ni kita boleh nampak kan, dia kanak-kanak, dia ada laptop di depan ya, dia seorang diri sedang membuat sesuatu aktiviti ya. Aktiviti tu dia ada berkaitan dengan elektronik lah di situ kan. Dan kita boleh nampak suasananya tu di macam satu ruangan di rumah. Betul. Jadi apabila berkaitan dengan rumah, mestilah ada penjaganya kan. Tapi kita tak nampak pula dalam video ni ada ibu bapa je di situ. Jadi apa peranan ibu bapa di rumah untuk kita nak lihat dan membantu murid yang intrapersonalnya tinggi. Ya. Jadi kita boleh tengok sama-sama lah. Kepada ibu bapa, kadang-kala ibu bapa dia mungkin sibuk di rumah. Betul. Semua, tapi
pihak sekolah dia akan sentiasa memaklumkan, bukan bermakna ibu bapa kena datang sekolah sentiasa ambil tahu secara berdepan. Kita ada macam-macam media sekarang, jadi memang akan ada satu surat makluman daripada sekolah ataupun jadual dimasukkan dalam grup PIBG ataupun kumpulan sokongan ibu bapa kan, yang menyatakan akan ada satu pentaksiran. Tidak kiralah pentaksiran sumatif ke pentaksiran apa, tapi ada pentaksiran psikometrik juga disenaraikan. Jadi ibu bapa dah sedia maklum lah, kita ada pentaksiran psikometrik untuk anak kita yang sulung kan, yang tingkatan 3. IKP ni ada ni nampaknya kan. Jadi apa IKP ni? Jadi boleh hadir ke sekolah, jumpa dengan guru bimbingan dan kaunseling. Bila dah selesai anak menjawab IKP, boleh bertanya apa dapatan skor. Sebab semua guru bimbingan dan kaunseling akan ada. Ya. Jadi untuk kita lebih memahami lah, maknanya bila dah tahu dapatan skor dan sebagainya, kita akan lebih faham karakter anak. Betul. Karakter ni bukan apa, sebab setiap anak tu dia berbeza-beza. Dia mungkin anak sulung tadi yang tingkatan 3 tu kan, dah tahu ada IKP. So, macam ni patutlah anak saya bawa pergi hari keluarga, dia bawa buku. Orang lain main di pantai, main sekejap saja dengan sepupu-sepupu, and then dia akan duduk tepi bawah pokok, baca buku. Kan, baik buku cerita ke apa, dan dia akan mencatat, menulis dan sebagainya. Kalau ibu bapa yang kurang memahami, mungkin dia kata, Along cepat, main lagi kan, abang kakak sepupu ada kan. Tapi kalau ibu bapa yang faham, tadi dia dah pun bersosial sebenarnya, cuma oleh kerana karakternya intrapersonal tinggi, dia banyak berfikir, dia memproses apa permainan dia main dekat sana, dia akan mencatat dan sebagainya. Jadi ibu bapa akan lebih fahamlah karakter anak, dan dia tak adalah rasa kecewa kenapa anaknya tidak bergaul dan sebagainya lah. Selain daripada itu, potensi anak itu juga boleh dikembangkan. Maknanya, tadi video tadi sedang buat elektronik dari segi kereta kan, tengah memasang di papan elektronik tu. Jadi dah tahu anak minat begitu, mungkin hala tuju kejayanya mungkin dalam bidang yang sebegitu. Jadi boleh pupuk lagi apa minat dia ya, mungkin buat coding program pula kan. Jadi benda-benda yang begitulah. Jadi boleh bagi sokongan yang yang padulah kepada anak-anak. Dah tahu hobinya begitu, mungkin boleh belikan lebih banyak lagi peralatan elektronik ke kan. Jadi bawa ke tempat-tempat yang bersesuaian dengan minat anak. Baiklah, untuk meraihkanlah perbezaan anak itu kan, ciri-cirinya. Baik, itu daripada segi ibu bapa pula. Bagaimana daripada side ataupun untuk sisi ataupun bahagian cikgu? Itu pihak yang ketiga lah. Pihak yang ketiga, guru. Guru. Bila guru kaunseling, memanglah dia yang akan mentadbir, menganalisis skor. Tetapi dapatan skor ini boleh membantu guru-guru mata pelajaran yang lain. Lagi sekali lah saya sebut, boleh datang ke bilik kaunseling, kita buat konsultasi bersama guru-guru. Kelas saya ni, contohlah, sebagai contoh situasi dalam kelas kan, dah habis mengajar, dia pun bercerita kenapa bila saya suruh mereka menjawab faham ke tidak kan, senyap aja. Saya rasa mereka tak faham saya ajar. Mungkin ada satu pendapat dari seorang guru mata pelajaran. Jadi bila melihat skor, tunjukkan boleh dikatakan 70% murid dalam tu skor IKP intrapersonalnya tinggi. Jadi bagaimana nak bantu murid-murid ini untuk kita nak dapat maklum balas. Jadi kita boleh berbincang melalui catatan ya. Mungkin apa yang awak faham hari ini tulis dekat sticky notes ni, kita tampal dekat kelas. Jadi mereka akan buat begitu. Itu contohlah yang boleh kita buatlah. Dan merancang aktiviti yang sesuai. Banyakkan aktiviti individu di samping kumpulan, tetapi ada lebih banyak individu supaya intrapersonal ni dapat dikembangkan lagi. Sebab dia banyak berfikir, sekiranya dipendamkan, risau dia akan menjadi untuk diri dia saja. Padahalnya kita sebagai manusia kena bermanfaat pada orang lain juga. Betul. Jadi kita gunakan kelebihan kecerdasan intrapersonal ini yang ada pada murid untuk dimanfaatkan kepada orang lain juga. Tapi kita kena sama-sama membantulah mengembangkan potensi dia. Itu merupakan sudut pandang lah ataupun di side ataupun bahagian guru, ibu bapa dan murid sendiri boleh lakukan untuk diri mereka. Memandangkan kita pun sudah sampai ke penghujungnya cikgu, sedikit rumusan secara keseluruhan apa yang kita belajar pada hari ini. Sebenarnya hari ini banyak yang kita belajar ni, kita banyak berfokus kepada individu. Maknanya intrapersonal adalah individu yang perlu kita hargai, kelebihannya lebih kepada dalaman. Jadi kekuatan anda sekiranya anda telah pun menjawab IKP dan didapati intrapersonal itu tinggi, jangan rasa macam kenapa intrapersonal saya tinggi.
Tidak, anda memang ada kelebihan di mana kekuatan dalaman anda lah yang akan menjamin kejayaan anda nanti. Wow, itu dia satu rumusan yang ringkas tetapi cukup padat. Di mana cikgu katakan tadi, kekuatan dalaman itu lebih penting. Dan ingat murid-murid, walaupun kita mungkin orangnya diam itu emas betul, tetapi harus juga pandai meletakkan diri anda di mana, terutama sekali dalam bersosial, supaya kita juga tidak mahu ketinggalan bersama-sama dengan rakan-rakan yang lain. Baik, saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Cikgu Nur Hayati Zainuddin dari SMK Bandar Tun Hussein On 2 Ceras Selangor atas perkongsian ilmu pada hari ini. Diharapkan memberi manfaat dan juga pencerahan kepada semua yang menonton. Saya Syamira Nazir. Kita jumpa lagi di episod akan datang hanya di Pentadbiran Psikometrik Didik TV KPM. Assalamualaikum. Bye.